Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya pada hari ini kita dapat bertemu untuk sesi pembelajaran pendidikan Islam tahun 4 Aqidah, nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, bahagian yang kedua, insya-Allah. Apa khabar anak-anak murid semua? Ustaz harap semua dalam keadaan yang baik dan sihat, insya-Allah. Ceria-ceria pagi ini, insya-Allah, dengan kita membetulkan niat untuk kita sama-sama belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan dan Allah catat kita sebagai satu kebaikan pada hari ini, insya-Allah. Allah, pada hari ini kita akan mulakan dengan pembelajaran dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dah baca doa bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan pada hari ini kita akan diberikan kerahmatan dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada hari ini, sebagaimana yang kita cakap tadi, kita akan masuk masih lagi tajuk akidah agung dan mulianya Tuhanku, iaitu kita membicarakan tentang nama-nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, bahagian yang kedua. Insya-Allah pada hari ini kita masih lagi mengukuhkan bacaan dalil naqli dan maksud dengan betul. Dan kita akan menggalakkan kita semua murid-murid agar selalu memuji Allah, dibezakan ciptaan Allah, dan kita boleh membezakan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Kepentingan beriman dengan nama-nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, dan ketahui cara mengagungkan dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ingat lagi ke pelajaran terlepas? Okey. Kita tengok lagi kini sebagai pengukuhan ataupun ingat pengetahuan sedia ada anda semua. Okey. Kita tengok Al-Azim. Apa ingat lagi pengertian Al-Azim? Okey, mana satu kalimah Al-Azim? Ini ke? Atau yang di sini? Okey, sini Al-Azim. Ya, betul ni Al-Azim. Al-Azim. Kita bawa dia ke sini. Okey. Ini Al-Azim. Ya, ini dah semestinya Al-Hamid. Okey. Okey, apa pengertian Al-Azim? Ingat lagi? Apa dia? Terpuji ataupun yang Maha Agung? Maha terpuji atau Maha yang Agung? Oh, betul. Okey, sudah semestinya Al-Azim bermaksud Allah Maha Agung. Manakala Al-Hamid ialah Maha terpuji. Ya, bagus. Alhamdulillah. Tahniah. Okey. Ini adalah pengertian. Ya, pada minggu lepas kita dah belajar lah. Kita masih lagi berada dalam buku teks muka surat 85 dan 86.
Okey, kita tengok seterusnya ingatan pada yang lepas tentang dalil, bukti, dalil nakli iaitu bukti Allah Al-Azim. Sebagai ingatan dan pengukuhan, Ustaz saja nak ingatkan. Okey, Al-Azim, mana dalil nakli Allah Al-Azim? Ya, antara dua ni ada. Okey, kita baca sama-sama. Wa huwal aliyyul azim. Huwal aliyyul azim. Apa maksud dia? Dan dia maha tinggi lagi maha agung. Wa huwal aliyyul azim. Mudah nak ingat. Wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, dan dia maha tinggi, maha agung. Surah Al-Baqarah. Surah yang kedua, ayat 255. Manakala Al-Hamid, dah sudah semestilah. Tak ada dah pilihan dah. Di sini dah. Kita sama-sama baca. Dan inilah makna dia. Okay. Kita baca. Innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. Ingat, ini dalil nakli untuk pengukuhan kita pada minggu ini. Kita sama-sama baca sekali lagi. Dalil nakli bagi Allah Al-Azim, nama Allah Al-Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia maha tinggi dan maha mulia, maha agung, maaf. Dan dia maha tinggi, maha agung. Wa huwal aliyyul azim. Mana lagi dia? Bagi dalil nakli Allah, nama Allah Al-Hamid. Innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Allah maha terpuji lagi maha mulia. Boleh kan? Semua boleh baca? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita teruskan dengan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kepentingan kita belajar atau beriman, percaya dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kita tengok satu persatu, insyaAllah. Mana dia? Pertama, kepentingan ni ialah kita dapat sentiasa merasai keagungan Allah. Hebatnya Allah, keagungan Allah, hebatnya ciptaan Allah. Kita merasai. Kalau kita lihat diri kita sendiri pun, sebenarnya kita akan mengenal. Dalam satu hadis Nabi, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri kita, siapa yang kenal kita, maka kita akan kenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepentingan yang pertama untuk kita beriman dengan nama Allah Al-Azim ialah sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Pribadi siapa? Diri kita, sikap kita. Kita dah tahu kita ini adalah sebagai seorang hamba. Maka sudah semestinya kita ada satu tanggungjawab yang besar di atas muka bumi ini, nak jadi khalifah muka bumi Allah. Sebab manusia adalah sebaik-baik kejadian, maka perbaiki akhlak kita, tingkah laku kita terhadap dengan Allah, tingkah laku kita terhadap manusia. Manusia ni termasuklah ibu bapa, guru, adik-beradik dan sebagainya. Itu berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, berbaiklah, jadi orang yang baik. Okey, sebab
Allah Maha Agung dan Maha Terpuji. Allah melihat segala-galanya, Allah mengetahui segala-galanya, dan Allah yang berkuasa atas diri kita. Maka sudah semestinya kita mesti mencari jalan untuk mendapatkan 1000 atau 1001 kebaikan yang ada dalam kehidupan manusia. Seterusnya, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih kita, dengan kepentingan kita beriman kepada Allah, bahawa kita mengetahui bahawa kita kena bersyukur dan berterima kasih dengan Allah, apa pun sebab udara, nikmat, kaki, tangan, apa sahaja yang ada dalam diri kita adalah hak milik Allah yang perlu kita sesyukur. Kita bersyukur, banyak sangat bersyukur. Walaupun dia COVID, tapi kita bersyukur kita berada di bumi Malaysia. Kita bersyukurlah. Alhamdulillah. Kita bersyukur dapat jiran-jiran yang baik. Kita syukur dapat kawan yang baik. Kita bersyukur dapat ibu bapa yang baik. Kita bersyukur segala-galanya dan berterima kasih kepada Allah, dan juga bersiapa yang berada di sekeliling kita yang sentiasa sangat prihatin dan beri kasih sayang kepada kita. Kita baru digemparkan dengan kematian kawan kami, Zubair Amir, atas penderaan. Kita tak kena begitu. Kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala, Allah melimpahkan syurga baginya. Dalam masa sama, kita kena sentiasa taat dan perintah Allah. Okay, kita tengok seterusnya, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Manusia yang baik itu satu hal, manusia yang mulia, yang sebaik-baik manusia. Kita kena menjadi orang yang sentiasa berusaha ke arah itu, menjadi manusia yang baik, dan melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Okey, ini sifat manusia, kena rendah diri dan tidak sombong. Sebab Allah Maha segala-galanya, Maha Agung, Maha Terpuji. Tidak ada lain yang kita dapat nak sangkalkan lagi. Maka itu antara kepentingannya. Dan yang seterusnya, yang terakhir, bagi kepentingannya ialah selalu memuji nama Allah. Selalu memuji Allah dengan menyebut kalimah Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita sebut kalimah Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu adalah kata-kata pujian yang diberikan ataupun yang selayaknya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, InsyaAllah. Okey, mari kita sama-sama baca sekali lagi tentang kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Pertama, sentiasa merasai keagungan Allah. Yang kedua, membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga, memupuk sifat syukur, bersyukur dan berterima kasih. Yang keempat, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Yang kelima, melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Yang keenam, selalulah kita memuji Allah dengan menyebut kalimah Subhanallah, Subhanallah. Okey, jelas. Inilah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, insyaAllah. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana kita beriman. Bagaimana cara kita untuk beriman, menunjukkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama Allah ini. Bagaimana kita beriman dengan nama-nama Allah ini. Yang pertama, okey, kita menjadi, mestilah berazam, berikrar untuk menjadi Muslim yang taat. Muslim yang taat, patuh perintah Allah. Seterusnya, bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia bertawakal? Serah diri. Apa sahaja kita serah diri pada Allah. Kita berdoa dan serah pada Allah. Apa yang berlaku pada sekarang ni pun kita serah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, mensyukuri nikmat Allah. Syukur, terima kasih pada Allah
apa tandanya, bagaimana caranya. Kalau mensyukuri nikmat Allah ni, melakukan solat, jangan tinggal solat, sikit lagi kita nak masuk Ramadan, jangan tinggal puasa, dan sebagainya. Okey, ini semua perintah Allah, kita syukuri perintah Allah. Seterusnya, lakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang Allah suka? Allah suka kita layani ibu bapa kita dengan baik. Allah suka kita taat jadi anak yang soleh. Allah suka apa saja, bantu ibu ayah. Ibu ayah yang bekerja, kita bantu dari segi kita duduk dia di rumah, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kalau ibu ayah balik, dia akan marah dan sebagainya. Elakkan begitu. Okey, lakukan perkara yang baik. Hormat ibu bapa, hormat guru-guru, hormat semua orang tua, hormat, kasih sayang pada adik-beradik. Okey. Dan yang ketiga, pastikannya kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Kita jangan mencuri, jangan merompak, jangan tinggal solat. Perkara-perkara yang baik kita jauhkan. Okey, ini adalah bagaimana kita beriman dengan nama-nama Allah. Inilah antaranya keazaman dan ikrar kita seharian. Jadi Muslim yang taat pada Allah, taat perintah Allah, kita bertawakal kepada Allah, mensyukuri perintah Allah atau mensyukuri nikmat Allah. Lakukan perkara yang diperintahkan dan tinggalkan segala larangan. Okey, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi suatu bekal untuk kita beramal dengannya. Okey, seterusnya. Okey, yang ni tadi bagaimana kita beriman dengan Allah. Maka yang terakhir pada slot ini ialah masih lagi ingat lagi kalam zikir yang kita telah bicarakan pada minggu lepas. Okey, kita sama-sama baca sekali lagi. Mudah-mudahan pada pengakhiran ini dengan kita beramal untuk kita berzikir, perbanyakkan zikir ini dan ingatkan balik. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sesungguhnya Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah dan Maha agung. Mudah-mudahan zikir ini sentiasa terbit daripada mulut kita, daripada masa-masa yang tertentu dan kelapangan untuk kita beramal. Mudah-mudahan berat timbangan amal kita hasil daripada kita memperbanyakkan zikir ini, insya-Allah. Okey, dengan itu, dengan kalimah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim itu tadi, maka berakhirlah slot kita ataupun pembelajaran perkongsian kita, saya dengan anda semua, kamu semua, dan kita sama-samalah beramal dengannya, insya-Allah. Okey, dengan itu saya akhiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu dan lemah itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupa subscribe channel saya, Muallim Amir, dan tekan butang like. InsyaAllah saya akan hasilkan video-video yang terbaik lagi, ataupun video-video yang untuk perkongsian apa yang kita tahu dan untuk semua kehidupan kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.